Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang semua ke channel saya. Saya Dr. Fariza Khalid dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan mungkin bagi mereka yang first time sampai ke channel saya, sudilah kiranya untuk subscribe kepada channel ini ya. Thank you. Okey, jadi untuk tutorial kali ini insyaAllah saya akan tunjukkan ataupun kongsikan dengan semua tentang bagaimana kita boleh membangunkan satu laman web menggunakan satu blog hosting ataupun website hosting yang bernama Weebly. Sebenarnya Weebly ni bukanlah juga dia bukanlah sesuatu yang baru, walaupun mungkin sebelum ni ramai antara kita yang we are quite familiar with WordPress mungkin ataupun Blogspot kan. Okey, jadi ini adalah contoh website saya yang saya bangunkan menggunakan Weebly. Dan sebenarnya menggunakan Weebly ni kita boleh banyaklah masukkan kita punya menu dan juga drop down menu seperti yang saya ada di sini. Dan mungkin saya juga boleh tunjukkan contoh. Okay, ini adalah antara tugasan ataupun website yang telah pelajar saya bangunkan, di mana untuk website ni juga dia ada beberapa pages lah, about me, on deflections, dan juga pelajar-pelajar juga boleh meletakkan assignments sekiranya dimintalah. Tetapi mungkin tidak semestinya bila kita bercakap tentang buat website ni bukan hanya setakat untuk penghasilan ataupun kita nak share assignment dan sebagainya ya. Tetapi ini adalah contoh yang saya lakukan ataupun saya laksanakan bersama-sama dengan pelajar saya. Tetapi mungkin saudari yang menonton video ni berhasrat untuk membangunkan satu laman web secara mungkin untuk peribadi ya, ataupun mungkin untuk kerja untuk bidang masing-masing lah ya. Dan ini juga adalah contoh untuk website yang dibangunkan oleh pelajar saya lah, di mana beliau memasukkan assignments ya, mungkin masukkan on reflections yang berkaitan dengan kelas ya, berkaitan dengan sebarang aktiviti yang mereka lalui lah ya. Dan sebenarnya blogging ni mungkin salah satu daripada aktiviti yang telah ramai ataupun telah lama dilupakan ya. Ramai yang tidak lagi mahu menulis di Weebly kerana wujudnya media sosial seperti kita ada Facebook, Instagram, kita ada Twitter dan sebagainya. Tetapi bagi saya sebenarnya penulisan blog ataupun menulis ni sebenarnya sebagai salah satu daripada aktiviti ataupun exercise mental untuk membolehkan kita, orang kata, articulate ataupun kita nak express perasaan kita nak menerangkan sesuatu perkara itu dengan cara yang lebih eksplisit. Sebab tu walaupun dunia berubah ke arah penggunaan social media, tetapi saya rasa blogging is still something that people would appreciate but for those yang suka membaca, for those yang mungkin merasakan bahawa blog ataupun website ini boleh menjadi salah satu daripada archive untuk daily activities yang dilakukan Alright. So without further ado, saya akan tunjukkan cara ataupun langkah macam mana kita boleh memulakan pembangunan laman web menggunakan Weebly. Okey, untuk kita memulakan account Weebly, kita pergi ke Google dan kita typekan weebly.com. Dan kita klik untuk sign up lah, untuk kita create satu account yang baru. Okay, once kita dah sign up tadi, once kita dah create a new account, kita akan diberi ataupun kita akan ditunjukkan new page lah. So kat sini we have to choose whether we want to have a website dengan online store ataupun kita just nak website yang plain website. So untuk tujuan demo ni saya akan pilih yang ni. So klik pada I just need a website. Okay, dan kita akan diberikan pilihan theme yang mana yang mungkin sesuai dengan konsep laman web yang kita nak bangunkan. Sama ada mungkin dia laman web untuk teaching and learning, ataupun website untuk masakan, website untuk hobi, muzik, and so on so forth. Itu adalah bergantung kepada tujuan kita membangunkan website.
Dan di sini kita lihat theme ini disusun dalam bentuk kategori. Saudari boleh cuba, boleh klik dan lihat apa dia theme yang duduk di bawah kategori tersebut. Tetapi in case katalah kita dah pilih satu theme and then kita rasa macam saya mungkin perlukan satu theme yang berbeza kan. So kita boleh sebenarnya tukar theme tu dia masing dari masa ke semasa. So untuk contoh demo ni saya just klik pada theme ini dan kita boleh preview lah, kita boleh tengok apa sebenarnya antara elemen yang telah dimasukkan di dalam theme ini, dan kalau kita rasa happy dengan pemilihan theme ini, kita boleh start editing. Tapi kalau kita rasa macam tak sesuai, kita boleh patah balik ya, dan kita mungkin boleh pilih sesuatu yang mungkin lebih sesuai ataupun yang mungkin lebih kita rasa boleh kita gunakan. Okay, so untuk ni mungkin saya pilih yang ni. Dan sekali lagi kita boleh preview dia lah ya. Kita lihat apa dia bahan-bahan ataupun elemen yang ada. Kalau kita rasa ianya sesuai, so kita just click on start editing. Okay, the next step is to select your domain name. Maksudnya kita perlu masukkan satu nama lah yang akan menjadi URL ataupun address alamat kepada laman web yang akan kita bangunkan. Jadi pemilihan ini perlu dibuat secara berhati-hati jugalah, kerana nama yang kita masukkan nanti, once kita dah masukkan, kita kena klik pada search untuk melihat availability dia. Sekiranya nama itu telah diambil ataupun telah digunakan oleh orang lain, pengguna lain, so kita kena pilih tajuk yang ataupun nama yang berbeza lah. Saya nak cuba masukkan tunjuk ajar web dan saya klik on search. Kita lihat sama ada okay, nampaknya nama yang saya pilih ni available, so saya just klik choose sahaja. Right, so inilah sebenarnya URL yang akan kita guna pakai setelah kita publish laman web kita itu nanti. So kita klik pada done. Okay, dan reload editor. Okay, now kita sekarang ni sedang berada di editor page, di mana di page inilah kita boleh membuat sebarang perkara ataupun sebarang aktiviti untuk editing. Sama ada kita nak tambah pages, kita nak tambah elemen, kita nak masukkan entry baru dan sebagainya. Okay, tapi sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut tentang apa yang ada di dalam button build ini, saya nak menarik perhatian terlebih dahulu tentang pages ya. So pages ni sangat penting untuk pengguna Weebly, sebab di dalam pages ini dia ada beberapa jenis yang mana kita perlu decide sebelum kita memilih, dan kita perlu tahu kenapa kita nak gunakan page yang jenis ini dan kenapa kita tak nak gunakan page yang satu lagi ataupun sebagainya. So kalau kita perhatikan kat sini ya, sebenarnya ada beberapa pilihan page yang disediakan oleh Weebly. Untuk kategori dan produk ni kebanyakannya kita lebih gunakan untuk online shop lah ya. So untuk page standard page dan blog page ni berkemungkinan kita akan gunakan banyak jugalah di dalam website kita. So saya nak terangkan apa beza antara standard page dan juga blog page ya. Okey, baik. So ini adalah contoh satu blog page yang saya bina di bawah tajuk research support ya. Dan salah satu daripada entry yang telah saya terbitkan ini agak lama jugalah, tahun 2016, tapi ada sequel dia di sini. Dan untuk kita memahami dan kita tahu sama ada ni page blog page ataupun standard page ialah dengan cara kita melihat kepada beberapa ciri ya. Misalnya kalau kita perhatikan ya, kalau kita gerakkan cursor kepada tajuk entry, kita akan nampak tajuk itu macam activated kan, dan kita boleh klik dia, dan kemudian ada tarikh bila entry itu kita publish,
dan yang ketiga kita ada ruang untuk komen. Ya. Dan kebaikan ataupun bagi saya lah, faedah bila kita menggunakan blog page ini ialah kita sebenarnya boleh klik pada entry yang khusus. Misalnya yang ni, kalau saya klik pada entry yang khusus, dan kita boleh dapatkan dia punya URL ataupun link lah. So kita boleh kopikan link ini dan kita boleh share dengan rakan-rakan ataupun pelajar kita ataupun siapa saja yang kita nak share. Jadi once mereka yang menerima link tersebut, once dia klik pada link, dan dia akan dibawa ke entry ini tanpa mereka melihat entry-entry yang lain. So maksudnya kita boleh choose secara spesifik entry mana yang nak kita kongsikan dengan orang lain. But on the other hand, tadi kita bercakap tentang blog page. So saya tunjukkan contoh standard page. Okay. Ini adalah page halaman utama bagi website saya yang saya bangunkan menggunakan standard page. Dan kalau perhatikan di sini, bila kita gerakkan cursor, dia tidak ada activation. Maksudnya tajuk ni bukanlah satu tajuk entry. So kita tak boleh nak klik apa-apa kat situ. And then yang kedua, dia tidak ada pun tarikh bila masa saya publish page ini, dan tidak ada ruang pun untuk sebarang komen. Ya. Dan biasanya kita akan gunakan page untuk standard page ini adalah untuk kita masukkan, letakkan pada mungkin halaman utama, ataupun mungkin bagi setengah-setengah bahagian yang mana mungkin kita tak perlukan entry. Misalnya macam untuk ni saya gunakan standard page untuk senaraikan ataupun masukkan jurnal-jurnal yang telah saya tulis atau yang telah saya terbitkan. Ya, ataupun mungkin juga saya gunakan standard page untuk menyenaraikan mungkin awards ataupun apa-apa jugalah bentuk pencapaian dan apa juga yang saudara dirasakan bersesuaian dengan keperluan di dalam website yang nak kita bangunkan. Okey. So kita patah balik ke Weebly editor page tadi. Dan kalau kita perhatikan ya, di sini secara defaultnya kita akan dapati ada beberapa page yang telah tersenarai lah once kita dah pilih theme. Dan berkemungkinan jumlah page ataupun elemen yang ada di dalam pages ini mungkin berbeza antara satu theme dengan theme yang lain. So jangan panik lah, mungkin bila kita klik kita nampak ada 4 pages, tapi bila kita pilih theme yang lain ada pula 5, 6 dan sebagainya. So ini sebenarnya bergantung kepada apa dia yang ada di dalam template asal ataupun theme yang telah kita pilih tadi. Dan kalau kita perhatikan di sini, kita ada home, about us, work, journal dan contact. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, di menu-menu pada halaman utama, theme yang kita pilih juga adalah senarai bagi pages ataupun page yang telah kita lihat di sini. Okay. So sometimes ada kalanya kita mungkin tak perlukan semua page ni. Misalnya mungkin untuk tujuan saya ni, saya mungkin tak perlukan untuk work ni. So cara ni lah, kita klik pada work dan kita boleh delete dia. So perhatikan page untuk work tadi telah pun hilang daripada senarai. Dan mungkin saya juga nak buang yang ini, saya boleh delete saja. Kalau tak nak delete pun tak apa ya, boleh gunakan lah. Okay, and then sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita tambah page yang baru. So caranya kita just klik pada plus button dan kita ambil blog page. Dan kita boleh namakan boleh namakan tentang mungkin saya nak kekalkan nama dia blog. Dan saya boleh pilih, kalau kita klik pada header, kita boleh pilih lah. So maknanya kalau dalam pilihan ini, header dia akan ada di sini. Maksudnya akan ada satu macam banner lah ya. So if you don't want the header, then just click on no header dan banner tu tidak akan kelihatan lagi. Tapi in my case, saya lebih suka ada header lah supaya website kita nampak lebih menarik lah. Okay, so once we're happy with this, kita just click on done. Dan kita boleh ulang proses ini dengan menambah
beberapa lagi pages lah, bergantung sama ada kita nak tambah blog page lagi ataupun kita nak masukkan standard page ya. Mungkin dalam konteks ni misalnya saya nak masukkan satu standard page dan saya nak masukkan nama dia gallery ya, dan saya klik done. Okey, dan gallery ni terus berada pada senarai menu yang ada. Okey, let's say kita tak puas hati dengan susunan menu ni, kita nak ubah dia. Caranya ialah mungkin home kita kekalkan sebagai page yang pertama, dan mungkin sebagai menu pilihan yang kedua kita nak letakkan gallery. Caranya ialah kita just drag dan drop ya, kita lepaskan, dan automatically kalau kita perhatikan kat sini, gallery sudah pun berada di sebelah home. Sama juga dengan blog. Okay, kita boleh letakkan di sini. Okay, let's say mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana kita nak menyusun pula page supaya dia boleh jadi drop down menu ya. Misalnya seperti page yang saya buat ni, kalau saya letakkan pada teaching, dia akan ada senarai menu yang lain pula ya. Okay, so caranya ialah katalah di bawah home ni saya nak masukkan about us dan contact. So kita just klik pada about us, drag dia dan bawa ke bawah home, dan pastikan kita indentkan dia sedikit ke kanan. Nampak Okay, so the same goes with contact. Kita klik, drag dan lepaskan supaya dia indented sedikit, dan akhirnya kita perhatikan di bawah home ini adanya about us dan juga contact. Okay, tetapi mungkin bergantung kepada bagaimana sesaudari nak menyusunlah page-page yang ada di dalam website tersebut. Okey, so saya rasa itu saja untuk bahagian pertama ini. Kita telah bincang tentang bagaimana kita nak create account dan macam mana kita nak memilih theme, dan sekarang kita juga telah tahu macam mana kita nak menghasilkan pages dan menyusunnya di dalam menu-menu untuk web page kita. Alright, so kita bertemu nanti untuk part yang kedua. Assalamualaikum.